Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Musyarat bulanan MPK bilangan 12 2013. Kita mulakan dengan bacaan doa. Silakan Desi. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Pengurusi, Yang Mahormati Datuk Setia Diraja Datuk Abdul Ghani bin Fatih Ahir, Ramsar Daerah, tuan-tuan, puan-puan ahli majlis, ketua jabatan, wakil-wakil agensi, rakan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Agenda mesyuarat pertama, bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negeri Selangor, khususnya daerah Kelang sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Justru kami memohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah pakatan dan perpaduan kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia dan berkatilah permesyuaratan ini. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang ianya menjadi pemelihara segala urusan kami. Perbaikilah hal keduniaan kami yang ianya menjadi tempat urusan hidup kami. Perbaikilah hal akhirat kami yang ianya menjadi tempat kembali kami. Perbaikilah hubungan dan pergaulan sesama kami, serta perjinakkanlah hati di antara kami. Jadikanlah hidup ini untuk kami menambah segala kebajikan, serta jadikanlah mati itu sebagai tempat kelepasan kami dari segala macam kesusahan. Ya Allah, persaksikanlah kepada kami bahawa perkara-perkara yang benar itu tetap benar dan mudahkanlah kami untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kami kebatilan itu sebagai yang batil dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ucapan pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Yang saya hormati Yang Besar Daerah, rakan-rakan ada di majlis, ketua jabatan luar dan juga wakil-wakil media yang hadir dalam mesyuarat penuh kali ini. Ini merupakan mesyuarat penuh terakhir bagi tahun 2013 di MPK ini. Dan dalam 2 hari lagi kita akan, sebagian dari rakan kita akan menyambut hari Natal. Dan beberapa hari kemudian kita akan menyambut tahun baru, tahun 2014. Untuk semua yang meraihkan hari Natal ini, saya mengucapkan selamat menyambut hari Natal. Dan jika membuat perjalanan balik, mungkin ada dengan luar, so berhati-hatilah di jalan raya. Saya rasa esok petang kan hari, dan saya rasa sesuatu yang harus kita sambut bersama, bergembira dengan kejayaan-kejayaan kita pada tahun 2013 ini. Dan di samping itu juga 2014 akan kita tempuhi tak lama lagi. Dan saya rasa tahun 2014 akan tahun lagi mencabar kepada MPK, kepada diri saya dan MPK sendiri. Walaupun beberapa banyak kejayaan, penambahbaikan telah dibuat di MPK ini,
Tetapi cabaran dan harapan penduduk warga MPK dan penduduk di MPK ini, di kawasan MPK akan lebih tinggi lagi. Dan saya berharap kita anggap tahun 2014 nanti ada tahun yang memberi kejayaan kepada kita juga untuk kita sama-sama mengatasi masalah-masalah asas, masalah asas di MPK, di kawasan MPK ini. Dan kejayaan ini tidak akan tercapai jika tidak ada kerjasama antara pihak warga kerja MPK dengan ahli-ahli majlis, iaitu tuan-tuan sekalian yang selama ini saya perhatikan telah memberi sumbangan dalam bentuk idea, cadangan dan peniteguran pada ayat teguran yang membina. Dan kita setakat ini mungkin sebahagian daripada rakan-rakan di majlis akan kita bertemu juga nanti tahun 2014 insya-Allah. Dan bagi yang tidak bertemu itu, tidak menjadi ahli majlis, jangan putuskan hubungan itu, sebab sumbangan tuan-tuan masih diperlukan oleh kami, pihak pengurusan. Kadang-kadang rasa sedih juga bila dah biarpun baru 3 bulan bersama kan. 3 bulan bersama rasa sedih juga kalau tak nak bercakap. Jadi saya harap yang kalau tidak ada yang dilantik nanti terus dapat memberi sumbangan kepada MPK. Dan yang dah terus dilantik, saya mengharapkan juga terus memberi tunjuk ajar, memberi kepada yang baru juga nanti, supaya MPK ini akan terus berada di tahap yang terbaik bagi kita meneruskan memberi perkhidmatan kepada penduduk-penduduk di kawasan MPK ini. Walaupun ada beberapa perubahan yang dibuat baru-baru ini, dari segi ini saya memaklumkan kepada tuan-tuan hubung dengan isu yang banyak bangkit, isu lesen dan sebagainya. Kena teliti betul-betul perkara ini, sebab undang-undang ni sejak tahun 87 lagi telah ada. Pelaksanaannya sepatutnya tidak bermula tahun 2007 lagi, 2007. Dan saya melihat kadar kenaikan tu tidaklah tinggi sangat, sebab dia prinsipal asasnya dahulu, prinsipal asasnya itu kita nak beli keadilan, kesamarataan. Kadang-kadang dulu kita tengok orang yang mempunyai keluasan yang luas membayar dengan kadar yang sama dengan orang besar. Tapi sekarang ni jadi argument lain. Dan saya tengok kadar tersebut pun tidaklah tinggi sangat sebenarnya. Kalau bagi, kita tidak menjejaskan penjaja-penjaja kecil tidak terlibat dalam perkara ini. Dan premis-premis perniagaan yang besar-besar pun, saya rasa paling tinggi pun mungkin ada kena 4,000 daripada 1,000 dulu kan. Ini kira 25 tahun dulu punya kadar. Dan yang paling tinggi saya tak tahu, mungkin lebih pun mungkin 10,000 je bagi syarikat-syarikat yang listed company kan. Itu tak ada besar sangat isu yang saya rasa lah. Dan dari segi pendapatannya kepada MPK ni, saya dah lihat tidaklah banyak sangat. Kenaikan tu lebih kurang dalam 10% saja. Paling tinggi pun 10%. Dan kita jangka dengan 10% tersebut, kita akan letakkan dia sebagai satu-satu untuk projek-projek pembangunan. So next year insya-Allah bajet 2015 adalah pembangunan di MPK ni bernilai lebih kurang, saya lihat lebih kurang dalam 1 juta. Sekarang ni kita tak ada kan. At least kita ada lah 2015 nanti. Saya melihat macam itulah positive way of ni. Saya harap adik-adik majlis faham perkara ini. Dan saya rasa tak ada sangat isunya lah pada saya lah. InsyaAllah tak ada. Itu saja saya rasa. Tahun apa ni juga pada bulan 1 nanti saya melihat ada beberapa hari perayaan yang akan disambut. Seperti Maulud Nabi kita akan sambut pada 14 tak salah saya. 14. Saya pusam saya rasa. 17 ya, saya pusam.
So antara bulan yang agak sibuk agak nanti bulan 1, dan saya ingat kalau kita dapat senarai nama ahli majlis baru, kita akan buat cepatlah majlis angkat sumpah tu nanti, supaya kita dapat berjalan dengan baik nanti. Itu saja daripada ucapan pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Datuk Pengerusi. Agenda mesyuarat yang kedua, pengesahan minit mesyuarat bulanan bilangan 11 2013 yang diadakan pada 29 November 2013. Mohon disahkan. Saya kemukakan minit mesyuarat Council sebelum ini kepada mesyuarat untuk tujuan pengesahan. Datuk Pengerusi, kami sebagai ahli majlis rasa selepas sudah baca buku minit ini, dapati banyak minit tidak dicantikkan dalam buku ini. Bagi satu contoh, saya jemputlah Encik Tan Cik Gek untuk berikan 1-2 contoh. Selamat pagi Datuk Pengerusi. Salah satu contoh yang kita minit yang tak ada dicantikkan ialah macam kata kita ada bangkit dalam perkara Plaza MPK, tidak dicantikkan. Lagi macam kata Encik Robert Chu mengatakan nak mengatur perjumpaan dengan Datuk ADP pun tidak dicantik. Saya haraplah Usutia boleh ambil kira ni. Yang perjumpaan dengan Datuk tu ada muka surat 16. Telah diusahakan tetapi kita tak dapat memenuhi tarikh tersebut. Tapi yang Plaza MPK Cantikkan semula, nanti kita buat dengan pindaan lah, pengesahan dengan pindaan. Yang kata tak ada tadi, baru kata adalah dalam mesyuarat ni. Datuk Pengerusi, kita dengan saya ingat kalau boleh tengok balik daripada video yang kita rakam bulan lepas tu. Cuba apa yang kita tak dicantikkan. Okey. Terima kasih. Jadi boleh kita bersetuju dengan pindaan satu tadilah. Satu mengata Plaza MPK sahaja. Lain tu ada. Okey. Tapi Datuk, yang penting sangatlah saya haraplah perkara ini tak akan ulang lah pada masa hadapan. Sebab banyak kali sama ada dalam full board ataupun dalam mesyuarat dan jawatan kuasa tetap, banyak kali sama ada dihilangkan, di-hijack atau apa-apa. Biasanya topik yang ada sedikit rasa hot diketepikan. Itu yang maksud saya. Kalau saya rasalah jangan mungkin terlepas pandang. Rupanya tak ada yang sebab hot diketepikan. Ada hot lagi kat dalam ni, saya tengok ada kan. Ada lagi lebih hot pada ni. Jadi tak ada lah macam tu. Kita kena bersangka baik jugalah dengan tu. Kadang-kadang kalau terlepas tu, saya bagi pihak pegawai-pegawai saya minta maaf je lah. Ya? Saudara Tan, yang masa kita bincang pasal Plaza MPK tu semasa pembentangan minit mesyuarat jawatankuasa keuangan kan? Tapi mesyuarat bulan lepas pun kita ada. Ini pun telah diberi ulasan daripada Jabatan PPH. Sebab saya ada rakaman video dia. Tapi tak ada dicatat dalam minit. Okey, tu. Okey, masukkanlah. Sebab kadang-kadang dia tak masuk itu, dia masuk dalam jawatankuasa. Kadang-kadang terlampau banyak mesyuarat pun benda yang sama berulang-ulang saya tengok. Jadi Satu contoh pembangunan tanpa kawasan merancang tapi telah siap sepenuhnya. orange contoh. Sebab orange stay itu ada dalam tindakan saya. Cuma Datuk Pengerusi, kita perlu jelas ya, minit mesyuarat bulanan dengan minit mesyuarat jawatankuasa. Takut perbincangan tu dalam jawatankuasa.
tidak dicatat dalam minit bulanan. Okey. Dia macam ni, kalau you rasa dalam jawatankuasa, masa peringkat jawatankuasa nanti. Kan nanti kita lihat ya bangkitkan dalam peringkat jawatankuasa. Ini untuk pengesahan minit mesyuarat full council bulan lepas 29 hari bulan. Itu different, jangan. Ya. Okey. Muka surat 11. Couple drink. Dia scupper dia lama dia jadi suffer lah. Dah suffer lah dia. Okey. Lain. Okey. Taman Kampung Sungai Udang. Oh, Sungai Pinang. Sungai Udang. Okey, lain. Okey. Untuk disahkan tu. Saya sendam cadang untuk disahkan dan disokong oleh Tuan Haji Ismail. Terima kasih. Seterusnya perkara berbangkit. Ulasan mengenai perkara-perkara berbangkit telah pun diedarkan. Perkara 4.2 projek meroboh dan membina semula jejambat di Pelabuhan Kelang Utara FT180. Maklumat tentang peruntukan MPK berjumlah 150,000 bagi menghubungkan Jalan Kampung Delik Kiri dan Teluk Gadung akan dilaksanakan pada Januari tahun depan. Okey. Rusia tengok mic. Yang ni sebenarnya engineering ada membuat mesyuarat penyelarasan sebab projek ni yang memang sentiasa dibuat juga melibatkan pihak Jabatan Polis terutama tentang trafik dekat situ kan. Dan kerjasama baik daripada semua agensi kita akan cuba tingkatkan sama dalam mesyuarat apa ni kan. Kita take note lah. Begitu juga Datuk Busi, semasa peak hours sepatutnya anggota polis trafik membantu kelancaran trafik, tetapi masa peak hours memang tidak ada anggota polis untuk membantu. Dalam perbincangan masa trafik dalam keadaan sesak. Baik. Pihak polis boleh. Tidak apa ni Andrew tolong apa ni Puan Kuasa sebab Puan Kuasa kita ada. Selamat pagi Tuan Pengerusi. Ini berkenaan dengan traffic flow di kawasan tersebut ni, kita akan aturkan anggota trafik untuk menjaga lalu lintas lah. Seperti mana yang dipersetujui ataupun dicadang sebelum ni lah. Yang negeri tu kita bekerjasama. Okey. Datuk Pengerusi, saya mohon supaya jawatan kuasa, saya tak pasti sudah ditubuhkan atau tidak, tentang kerjasama yang dijalankan antara semua pihak yang terlibat dalam membina semula jejambat di Jalan Pelabuhan Utara, Pelabuhan Barat ini, di mana kalau boleh perbincangan itu mestilah dibuat sekurang-kurangnya sebulan sekali lah. Sebab kita tidak mahu pembinaan di Jabatan Kelang ni di mana tertangguh sehingga melebihi 2 tahun daripada tarikh asal yang sepatutnya siap. Dan kalau mengikut penerangan yang dibuat oleh pihak JKR semasa di mesyuarat penuh MPK ini,
untuk jambatan yang sekarang ni dirobohkan sepatutnya siap dalam bulan Mac. Tetapi apabila kita turun di tapak sekarang, kalau kita tengok perkembangan kerja semasa, saya tak nampak yang jambatan tersebut boleh siap pada bulan Mac. Sebab itu perlu ada mesyuarat dari semasa ke semasa untuk membincangkan apa lagi perkara-perkara yang perlu dibuat. Bukan kita nak mencampuri urusan pihak JKR, tetapi kita lebih membincangkan kepada kesan trafik di kawasan tersebut. Saya minta juga difikirkan untuk pada masa akan datang, jambatan yang lagi satu akan dirobohkan apabila jambatan sebelah sini siap. Dan kalau kita tengok trend sekarang ini, kalau jambatan yang sebelah sini roboh lagi teruk daripada jambatan yang sekarang ini dirobohkan. Sebab itu kena tengok apa yang perlu dilakukan daripada sekarang, mesti dibincangkan, terutamanya dari segi kos, dari segi, sebab kalau pihak polis trafik nak turun pun melibatkan kos juga, anggota penguatkuasa kita nak turun pun melibatkan kos juga. Jadi ini semua kena diambil kira dan libatkan juga pihak-pihak syarikat pengangkutan kontainer, pengangkutan lori-lori kenderaan berat. Kita kena bincang dengan diorang untuk minta kerjasama daripada diorang supaya tidak menggunakan jalan tersebut, sebaliknya menggunakan jalan alternatif yang lain yang disediakan oleh pihak kita pada waktu puncak. Mohon ianya diambil perhatian yang serius sebab kawasan ini melibatkan kawasan adun yang amat berhormat Datuk Menteri Besar. Datuk Pelabuhan Kelang sekarang masuk salah semua tempat dah tutup. Bila orang mau pergi hospital tak boleh. Balai polis mau pergi pun susah. Dekat immigration pergi ambil pasport pun susah. Dekat pergi Pulau Ketam lagi pergi Indonesia itu JP pun kena tutup. Kita mau cara itu panggil JKR turun. Lagi itu cara itu jalan-jalan mau kasih buka. Sikit jalan ada mau kasih buka one way. Kadang kalau kita masih susah. Orang ramai orang Pelabuhan Kelang sekarang mau mari. Orang saudara mau mari, saudara rumah pun susah sekarang. Kita mesti mengambil tindakan itu. Buatlah syarat penyelesaian sebab perkara ini dilaporkan kepada MTES. Sejak dia memang sebab di peringkat negeri pun dah memang dilaporkan dan memang dah ada perjanjian supaya dimaklumkan perkembangan dia secara berkala tentang perkara di peringkat negeri, dan kita pihak MPK bolehlah menyelaraskan perkara itu. Okey. Datuk, satu lagi Datuk. Mohon JKR pantau keadaan jalan bawah jambatan tu. Yes. Disebabkan ada lubang kecil pun dia akan jam sepanjang. Betul. So sekarang masih ada lubang dekat sana. So depan Kagil yang nak naik jambatan tu. So minta JKR buat pantauan. Okey. Okey, Datuk, tolong maklumkan kepada pihak JKR. Saya tengok yang lepas ni banyak pengguna marah bila ditampal jalan tu, time tengah sibuk. Siang hari dia tampal jalan, dah akan tambah lagi jam. Yang bulan lepas semua. Pasal diorang pun marah dah jam sibuk lagi tampal lubang siang hari. Kalau boleh malam lah. Pastikan tu lubang. Memang jalan tu banyak teruk saya tahu Nalon, tapi siang tu dah buat kerja tu yang masalah akan timbul lagi. Okey. Lain saya nak tambah lagi. Datuk Siapa Rusi. nak tambah lagi? Assalamualaikum Datuk Rusi dan salam sejahtera kepada ahli masyarakat semua. Saya menyokong penuh apa yang disarankan oleh saudara Azbizam tadi untuk mengadakan mesyuarat ni kerap, sebab apa yang saya lihat banyak sangat apa orang kata yang seperti rakan-rakan yang lain katakan tadi tentang jalan berlubang. Saya tengok jalan di sepanjang jalan yang bukan kata daripada kawasan pembinaan, tapi saya lihat sebab jalan yang berdekatan pun dah banyak rosak serta perlukan perhatian penuh daripada JKR lah. Jadi kita harap JKR tolong lebihkan kerja-kerja pemantauan dan juga penambahbaikan di situ, sebab itu saja satu-satunya jalan untuk menuju ke ke port, North Port, daripada area ialah jalan yang kerap digunakan oleh pengguna-pengguna jalan raya daripada Kelang Selatan ke Kelang Utara. JKR ada? Tak ada. Kalau nak respon? Tak ada. Okey. Kita note lah perkara itu. Lagi satu Datuk sebelum saya terlupa.
dia isu keselamatan. Apabila turun daripada Pelabuhan Utara nak melalui ke Jalan Tengku Badar tu, dia tutup dengan barrier tu. Lepas tu ada isu keselamatan di sinilah sebab pemandu-pemandu masih berdegil juga dan dia cross jalan tepi tu. Allahuakbar, saya kata ni kalau aksiden ni siapa yang nak disalahkan. Jadi inilah saya kata mesyuarat tu mesti dibuat dari semasa ke semasa lah. Sebab saya tahu sebab kalau dibuka dia lagi jam, tapi bila ditutup macam tu, pengguna-pengguna jalan raya, pemandu-pemandu kenderaan ni dia salah guna pula, dia cross pula dekat tepi jalan Tengku Badar tu. Jadi itu pun bahaya juga. Jadi bukan saja jalan di situ Datuk perlu dibincangkan, tetapi apabila semua kenderaan kita divertkan pergi melalui jalan Tengku Badar dan keluar ke jalan Kastam, itu juga menyebabkan jalan Tengku Badar sekarang dah menjadi sesak dan jalan Kastam tu menjadi sesak dan dilalui oleh kenderaan-kenderaan berat seperti lori kontainer ni, menyebabkan jalan depan sekolah Cina, depan gereja semua dah teruk, rosak. Sebelum ni jalan tu tak teruk macam tu, tetapi sebabkan kenderaan-kenderaan berat kita divert ikut jalan tu, jadi jalan tersebut menjadi rosak sekarang ni. Jadi saya minta pihak JKR pantau juga jalan tersebut, jangan semata-mata jalan yang ada sekarang ditutup. Okey. Sebab kadang-kadang ada saya tengok daripada apa tu, kita mesti CCTV, lepas ni dia boleh tengok kat CCTV tu macam-macam perangai ada. Ada sekali tu saya tengok betul-betul dia orang pun terus parking je dekat tengah. Dia tengah parking, dia tinggalkan dia pergi seberang. Itu perangai lah. Jadi pengguna ada, punya perangai ada. Tak payah dia pergi kan, dia tengok dekat sini je, kat CCTV ni. Saya duduk kat CCTV tu tengok parking relax je. Jadi itulah sama-sama kita kena bekerjasama. Pihak JKR akan lihat perkara ni juga. Dan memang Jabatan Kejuruteraan memang dia orang ada regular perjumpaan dengan JKR. Ni Datuk, maklumat tambahan. Peniaga-peniaga Pelabuhan Kelang yang berada di sebelah sana khasnya merosot hampir 70% pada pendapatan mereka. Banyak sangat. Dan ramai peniaga memang mengeluh. Apa harus kita buat untuk membantu supaya pendapatan peniaga ni tidaklah seteruk itu? Kalau pendapatan mereka 70, kalau susut 20% atau 30% mungkin mereka boleh terima. Tetapi kekurangannya sampai 70%. Saya perkara-perkara itu juga telah dibincangkan dibangkitkan dalam mesyuarat MTES sebelum masa pembentangan terkesan. Dan we kena terima hakikat bahawa kita kena terima dulu dalam masa setahun ni macam mana keadaan untuk penambahbaikan jalan itu. Dan kalau saya sebagai pengguna, kalau dia masak sedap macam mana pun kan, kalau masakan dia sedap saya pergi. Kalau saya sebagai pengguna lah ke kedai-kedai itu, tapi itulah kena terima hakikat buat sementara. Saya pun tak macam mana nak bantunya lagi. Kita tengoklah dia macam mana keadaan. Datuk. Itu kita tengoklah tu. Itu antara memanglah kita tengok keadaan. Sebab betul je nak kena tengok dia punya betul-betul income dia macam mana, betul ke merosotnya kan. Sebab dia dakwa merosot. Itu semua kita akan lihat. Dia Datuk pengurusi, dia berpunca daripada pekerja daripada Pelabuhan Utara. Pekerja Pelabuhan Utara sekarang takkan keluar daripada port ke Pelabuhan Kelang. Pasal dia ambil perjalanan 1 jam sangkut di jam bila masa dia nak makan. Lepas tu bila di Crystal Crown pun terasa mana-mana di Port Kelang semua terjejas perniagaan makanan. Pasal yang di Pelabuhan Utara ni takkan keluar. So mereka mengalah ke rantau panjang sekarang. Datuk, kita tidak boleh lupakan juga ya di Bandar Sultan Sulaiman, especially di Taiwanese industrial tu, area tu, di situ banyak foreign direct investment dan juga di belah di kawasan Samsung, Saint-Gobain, itu semua adalah foreign direct investment. Jadi staff-staff mereka semua melalui kawasan tersebut. Jadi jika kita untuk melihat keadaan jalan-jalan di situ, jadi saya rasa ini akan menjejaskan jugalah image Port Kelang itu sendiri. Itu yang kita nak kita nak selamatkan. Okey, terima kasih. Datuk Pengerusi, Pelabuhan Kelang itu dekat jalan camp sudah bakar ni itu kedai-kedai yang dekat 10 tahun lebih. Lagi dia orang tak ada clear itu kedai-kedai. Lagi pun mau parking kereta pun sekarang main susah. Sampai itu. Tengok pun itu tempat main dalam semua orang hisap dadam, ramai orang sana ada.
Sanamia penduduk semua dah komplain sama kita. Okey. Kasih rata lah itu. Satu kali rata kita boleh parking kereta sana dekat. Orang pergi market lagi senang. Tak payah dia orang pusing-pusing lagi. Dah. Okey. Datuk minta satu penambahan di D ni. Saya punya ulasan ni bukan setakat meletak kenderaan. Saya mohon juga pihak JKR baiki kaki, tepi-tepi bahu jalan tu berlubang. So ditambak dengan tanah lah. Okay. Next. 4.3 masalah banjir. Bila dah tak banjir ni? Pertama yang dibangkitkan Banda Botanik. Progres setakat ini 15%. Projek dijangka siap Ogos 2014. Cik Nori Syam menimbulkan perkara Saya punya IA tu, saya ada menyentuh pasal future development. Selepas saja daripada mesyuarat tu, saya balik ke kawasan, saya tengok satu pembangunan longkang batu dibuat dalam kawasan saya di Taman Rajenong, iaitu hanya 100 meter, ya, longkang batu. Tapi menghala ke longkang JKR, longkang kita tu dalam 8 kaki lebar. Menghala ke longkang JKR yang hanya 2 kaki saja. Dan kedalaman pun lebih kurang 3 kaki. So di situ akan berlaku bottleneck. Itu yang saya maksudkan future development, supaya bila kita nak buat sesuatu projek tu, biarlah air tu terus keluar ke longkang besar. Sekarang ni dia buat di 100 meter di Taman Rajenong, dan akhirnya air akan bertakung di situ sebab dia tak boleh keluar. Bila kita hubungi JKR, JKR kata itu future development yang developer akan buat. Mana ada developer buat, dah kampung tradisional macam tu. Ni kalau kita tengok sendiri pun, dah ada development yang ada dekat dengan traffic light Jalan Rajenong tu pun, tak ada longkang besar pun. Jadi ini yang kita rasa, kita buat projek tapi kesan je tu. Satu kerugian saya rasa. Di mana air tak dapat keluar dah habis ke longkang utama. Jadi tersangkut dekat longkang yang baru kita buat tu. Jadi ini kajian perlu kita turun tengok, berbincang dengan JKR boleh ke tak boleh. Berbincang dengan jabatan-jabatan yang lain. Selepas jadi Tuan Haji Syafiq JPS bentang dalam infra, jawatan kuasa infra, dia mesej kat saya, dia ajak saya turun sama-sama dengan dia. Kami turun, ya, hampir 3 jam turun melawat kawasan-kawasan. Dan dia pun tengok beberapa cadangan yang boleh ambil tindakan dan yang tak boleh ambil tindakan. Itu yang kita nak. Kita tak mau kita buat habis beratus-ratus ribu tapi tak menyelesaikan masalah. Ya. Saya harap semua jabatan ambil perhatianlah benda ni. Datuk Busi tentang masalah banjir di Kelang. Banjir di Kelang ni boleh dikatakan sentiasa berlaku banjir. Yang mana ni? Terutama banjir kilat. Tak berurus kita yang lagi, yang nombor berapa pula? Umum. Sekarang ni rakyat mempersoalkan negeri kita negeri maju. Duit pun banyak reserve. Jadi masalah kerana air pasang dia banjir, sebenarnya rakyat tak boleh terima lagi. Kunci air ditutup kerana air pasang. Isu ni rakyat tak boleh terima. Mesti ada jalan untuk menyelesaikan. Contohnya setiap tempat kunci air sepatutnya mesti ada pam yang kekal di situ supaya apabila air pasang hujan lebat air boleh dipam keluar. Jadi itu yang paling penting sekali kita laksanakan. Pasal negeri kita ada duit, ada reserve yang besar. Jadi alasan kerana air pasang tak boleh diterima lagi. Okey, betul. Datuk Pengerusi. 4.3.f. Sekarang ni kunci air boleh kata kebanyakan ada pam. Kebanyakan. Tetapi jadi pameran rosak kita dah ajukan ketika bersama dengan JD dalam masalah infra yang lepas. Dia akan diperbaiki. Setakat ni belum diperbaiki. Cuma dalam F ni Datuk menyarankan agar dipercepat. Mungkin itulah barangkali mobile kita punya pam. Meriliskan kata orang dengan izin
kepada penduduk bila nampak MPK mengecop sedut air itu, nak mengalirkan air ketika pasang tu, adalah usaha kita nak mengurangkan air yang ada di darat. Saya nak tahu respon sekarang ni setakat mana, minta maklumat itu. Dah beli ke, macam mana ke? Minta kejuteraan jawapan. Terima kasih Datuk dan Mrs. Kita telah mohon kepada Kerajaan Negeri untuk peruntukan membeli 5 buah pam menggunakan peruntukan P01 tu, seperti yang dimaksudkan. Kos dia? Datuk, saya minta maaf lah. Sebelum negeri beli, kita beli dah Datuk. 200,000. Satu biji dulu, paling tidak pun. Saya yakin kalau kita beli, rakyat pun 200,000, saya nampak MPK mampu. Betul. Minta maaf Datuk. Okey. Datuk Pengerusi, dekat zon saya tu, dekat Jalan Sireh, sejak parit longkang yang dibuat dekat bawah Jalan Meru tu dah tak pernah banjir, tapi kemarin 2 hari lepas ni banjir, tiba-tiba Jalan Sireh tu banjir teruk. Saya ingat hampir 2 kaki. Kenderaan tak boleh melalui jalan tu. Saya ingat ini ada punca, mungkin daripada sumbat longkang tu. Saya ingat Jabatan pihak kejuruteraan boleh tolong siasat. Dan lagi satu saya nak tolong bangkitkan. Ni kita paper ni hari dah keluar. Ahli majlis, rumah ahli majlis kita. Teruk sangat. Ini salah satu punca daripada kemanusiaan, sebab dia pemaju ni tak buat. Dulu dia kata dia janji sampai bulan 10 akan siap, tapi tiba-tiba yang kata PAM tu tak jalan juga. Jadi saya pun dapat aduan daripada penduduk sana, mengatakan banjir dah merosakkan alat-alat perabot perumahan. Jadi macam mana kita boleh bantu daripada segi banjir macam ni? Sebab ini salah pemaju. Nak order PAM pun dah 2 tahun. Aisyah Tan pun dah tahu jawapan tu. Jadi dia tahu kan. Dia pun tahu dah. Datuk, apa tu yang PAM tu ada, Tan pun dah explain kat Tan lah tentang bahawa ada isu supply. Itu semua supply, power supply pun ada. Sekarang ni temporary kan. Dan dia akan buat, rasanya by hujung bulan ni selesai semua tu. Sebab ada melibatkan TMB dan sebagainya. Dan dah ada explain pada Tuan Tan. Tapi sampai surat khabar tu kesian juga lah. Datuk, izinkan saya present sedikit gambar untuk makluman Tuan Datuk. Apa ni? Slide. Terlebih dahulu saya tunjukkanlah mangsa-mangsa pada malam 21 hari bulan Disember. Next, ini adalah beberapa rumah yang mana dimasuki banjir. Next, di seluruh Kelang, banyak kawasan. Di mana? Di banyak kawasan di Kelang. Next. Next. Oh, dah WhatsApp lah. Tengok, 2 kaki sekurangnya. Next. Tapi ada satu case, tapi di sini siapa punya kereta tu? Tapi saya nak tunjukkan satu case istimewa lah. Case ini, okay, next. Saya nak tanya, orang ni siapa? Saya cuma kenal dia sebagai pembayar cukai sahaja. Tak kisahlah sama ada dia orang kaya, ini pasti. Tak pasti. Tak. Majlis tak penting hari ini. Cuma saya kenali sebagai pembayar cukai. Next. Tengok, kesian dia. Saya bersempati dengan dia. Dan rumah dia bukan di pinggir Kelang, tapi di bandar Kelang. Kenapa rumah dia sering dilanda dengan banjir? Next. Tengok. Dia kena merangkak di lantai. Atas 4 anggota dia. Untuk buat apa? Untuk menggunakan plastisine menutup celah pintu.
Sampai pukul berapa? Sampai pukul 4 jam pagi. Next. Dengan isterinya dan seorang pembantu. Next. Tengok. Dia gunakan plastisin saja. Lagipun ini tak boleh mencegahlah kemasukan airnya. Next. Nah, di depan rumah dia ada satu longkang atau parit yang begitu besar. Tapi air di sini tak bergerak. Kenapa? Mungkin sumbat pada hujungnya. Ha? Saya juga difahamkan pemaju sudah ada pasang 2 pam kan? Tapi pam tak. Satu. Tak berfungsi. Macam inilah fungsi. Rumah dia yang kena, tapi rumah-rumah di kawasan itu semuanya masuk air malam itu. Persoalan saya lah, bolehkah kita atasi masalah pembayar cukai orang ini yang sering menderita? Tiap-tiap kali ada hujan, air masuk rumah dia. Bolehkah kita, saya minta lah, mohon kepada MPK, lebihlah kita tumpu kepada kes ini. Sebab kita kesian lah. Ini orang, walaupun dia orang kaya, tapi dia orang kurang upaya. Tuan Pengerusi, berkaitan kes ini ya, kita memang bulan yang lepas dalam football meeting, kita semua kawan-kawan rakan rasa gembira sebab kita dapat information POM sudah letak dan sudah boleh fungsi. Tapi kita berasa gembira dia tidak akan menghadapi banjir. Tapi bulan ini dia menghadapi banjir lebih teruk. Kita ini angkat satu tindakan berkaitan dengan itu pemaju. Memang dia tidak memperhatikan. Sebab ini kes sudah angkat masa yang jangka lama. Lagipun kita engineering bubble tahu. Bulan depan, Cina cakap mimpi bubble. Kata kesenahan akan dapat dia selesai. Tapi bulan ini dia terjejas juga. Kita mesti angkat satu tindakan yang lebih serius. Itu nampaknya Alan, semua orang simpati dengan you lah. Sayang dengan you. Dia kata biarpun you kaya, tapi masih simpati lagi. So dalam isu ini, isu PAM, dah bercakap lah dengan TMB. Tan pun dah tahu bahawa by this month insyaAllah, okay, by this month insyaAllah boleh berfungsi PAM tersebut. Isu dia ada isu beberapa isu teknikal yang ni baru teruji masa ni tak fungsi sebab perlu ada supply yang cukup electric power kepada yang ni. Dan tadi ada TMB kata dia dah luluskan dan insyaAllah akan berfungsi dan pihak kejutan akan lihat perkara ni dengan serius insyaAllah. Sambil tu dia kena doa banyak-banyak. Kena ada duit banyak, kena banyak derma. Supaya orang pun sama tolong doa juga. Kalau dalam Islam, kena percaya juga kadang-kadang ni. Dalam Islam. Tapi insyaAllah kita cuba selesaikan yang ni. Memanglah macam saudara Azmi sebut tadi, saya perhatikan. Bila pusing-pusing tu kadang-kadang longkang besar-besar, tiba tu ada bottleneck. It's not really solved. Dia nak kena bincang dengan JKR. Dan besok pagi sebenarnya saya dah panggil GPS untuk saya berbincang beberapa isu yang saya lihat macam ni lebih kemudian macam GPS kena ubah sikit prosedur saya rasa. Misalnya isu berhubung dengan level macam mana dia level pembukaan tu, buka pam. Kadang-kadang masa tu kita tengok air di sungai Kelang tu mungkin boleh menampung, tapi prosedur dia tak boleh buka. So saya nak minta kerjasama ni how to do it. And then isu-isu berhubung dengan PAM ni, saya mungkin minta kerjasama dengan GPS. Kalau saya nak latih orang saya juga, kalau in case tak jumpa pembuka PAM tu, MPK akan buka. This is kind of this yang pentadbiran lah yang saya kelak. Nanti saya lihat. Jangan tu, biar kita, saya sendiri akan memfungsikan mesyuarat tu. Dan saya lihat, saya tengok. Okey Datuk, satu saya nak tambah tu. Kita jangan disalahkan pihak GPS sepenuhnya tu. Pasal kita tengok parit kejuruteraan pun bermasalah. Contoh bukan di Meru, satu di Padang Ceti. Kenapa bulan 3 tahun ni cadangan kerja kawalan banjir kita gunakan 553,000 dekat setengah juta. Tapi Padang Ceti boleh banjir. Baru 10 bulan je. Kenapa dah boleh masalah tu timbul? Dan
Kenapa pihak JPS tak ada pada hari ini? Sebab saya nak bangkitkan isu kunci air yang baru dibina di Kampung Sungai Pinang. Dia masih guna yang lama. Saya tak tahulah kedudukan. Saya minta pihak kejuruteraan turun ke kunci air Kampung Sungai Pinang yang baru Pulau Indah. Kunci air itu mungkin tinggi daripada kawasan tu. Air tak boleh keluar, maknanya tak berfungsi. Saya tak tahu berapa juta diinvest dekat situ, tak berguna kunci air yang sedia ada sekarang. Pasal yang bagi aduan ni bukan sekat penduduk. Penjaga tu sendiri pun komplain. Tak boleh buka, dia kata. Masih guna yang lama. So saya minta pihak kejuruteraan panjang kepada pihak JPS lah. Masalah kunci air yang di Pulau Indah. Sikit berkaitan dengan banjir ini sini. Sebab kita selalu, kalau kita banjir, kita selalu kasih orang punya jawapan ialah kunci air tidak dibuka. Atau kunci air paras tinggi, kita tak boleh, itu air tak boleh keluar. Tapi sekurang-kurangnya kita mesti ada sedikit tindakan pendek, short term, kita bagaimana mengatasi problem ini. Kita menambahkan pom-pam itu. Lagipun dari itu dari pandangan panjang, masa panjang. Kita punya development baru, kita mesti mengira bagaimana kemampuan ketanggungan air semasa hujan kilat. Sebab ini kelang kini banjir ini belong to banjir kilat. Bukan serupa banjir di tengah Panghang Kuantan sekarang. Dia 2 minggu, 3 minggu dia tidak boleh disurat. Air tiba dia keluar lagi. Tapi sekurang-kurang kita ada sikit itu prevent action lah. Kalaupun setiap hari kita banjir, hanya kita buat satu jawapan saja sebab itu kunci air tak boleh buka atau kunci air berpasang. Kita itu dalam baru itu projek baru, kita mesti ada sikit langkah-langkah itu mengatasi problem ini. Datuk, melanjutan dengan 21 hari bulan banjir kilat. I think satu-satu tempat yang sangat kena teruk adalah Taman Melawis. Okay. And kebanyakan rumah dekat situ, even rumah-rumah banglo pun kena flooded. And saya pun kena belasah untuk wrong information. Bila saya tanya what they call adakah air surtan dekat what they call pasang dekat river, kata tidak ada. So pintu floodgate is closed. Tapi no, we can't what they call say anybody wrong here. Tapi satu information I pun tidak what they call confirm before I bagi tahu kepada penduduk kat situ. Bila I bagi dia orang tahu semua floodgate is open, kenapa air naik? Dia belasah sama saya. Okay, you personally go and see the gate whether it's open or not. Okay, itu satu. But I see that like Taman Melawis is one area which is like ponding area where it is below, it's prone to flood. Bolehkah kita istiarkan tempat itu sebagai flood prone area? It can be against the insurance thing, tapi it can be also be advantage for the insurance company. Bila kita istiarkan itu adalah satu flood prone area and we place a flood plain management system dekat situ and integrated dengan what they call macam mana kita boleh menguruskan tanah dekat situ. When it comes to development, some strict regulation can be there, some syarat atas tanah can be there, so supaya it can be prevented further damage to that area. Dan satu lagi adalah water management resource dekat situ, macam mana kita boleh pengurusan air resource dekat situ. Then the last is about flood risk management dekat situ. Okay, if we can integrate this into, then I think it can be prevented and can be advantage to insurance company. Kalau dia nak ada penduduk nak ambil insurance untuk extension kepada flood, yes, there is some system there to prevent and reduce. Supaya maybe even they can get flood extension insurance dengan tambahan sedikit premium yang lebih daripada tempat luar. Tapi kalau masa macam ini, if we are not going to take any action, all this will be in the database of the insurance company. Dan penduduk pun tak boleh dapat flood extension kepada harta benda dia. And they are going to be at loss. Apakah kalau penduduk mengambil go against us dengan secara claim liability? Bolehkah kita tanggung? Is there, how are we going to, what is the impact onto the financial system of our council? There is apakah kelongkaran dari segi penyelenggaraan and all that. We have our own problem. And this can be brought about against us. So I mensyurkanlah whether we can see that one flood management system can be done dan istiarkan tempat-tempat
Sometimes we can see today this is flooding here, and tomorrow some other places, and somewhere there, some other places. Tapi we can see the probability dekat satu tempat. Berapa kalikah satu tahun? Berapa kalikah dalam beberapa tahun this area get flooded? At least we can have database. Okay? So I think Dato' look into it lah, macam mana kita boleh mengatasi. I think buat teguran sikit lah. Gambar yang di atas kita paparkan tu, saya sedih tengok gambar tu sebab saya tahu itu longkang kan. Longkang adalah pengaliran air, bukan takung air. Nampaknya kita punya kejuteraan kita yang bukan mundur sangat. Satu longkang yang untuk takung air, bukan untuk mengalir air. Jadi saya rasa kita pasti semaklah tengok longkang-longkang kita ni, patut airnya mengalir, bukan bertakung. Okay, betul lah itu gambar. Tapi bila saya lihat, kalau betul-betul yang macam cadangan tu bilion-bilion tu jauh lagi kan. Jadi saya fikir, saya lihat secara layman yang mungkin kita kena banyak buat memperlahankan aliran sungai, aliran air ni. One of things yang saya perhatikan dengan bila turun dengan YB is kita kena banyak buat detention pond untuk slowkan peredaran. Sebab kalau kita nak buat pagi-pagi di Pelang serentak memang payah. So yang macam di Sentosa tu mungkin kita kena ambil sebahagian daripada tanah lah. Bukan taman permainan pun kena lihat, tapi we kena dekat sokongan penduduk. That one I kata you kena buat cepat. Sundra dengan kejutan sebab yang tu I punya istilah kadang-kadang di Sentosa tu dia punya aliran air. I tengok sistem. Air tu bukan stagnan. I kata confused. Air tu nak keluar kat mana. That's it. Confused kat mana dia nak pergi dia tak tahu. So kita buka balik sebelah ada. Air nak keluar confused. Sebab tak mahal lah. Itu mak istilah lah. So perhati ni. Confused ni. So I kata kena buat satu dekat YB Xavier pun dah adun kawasan dah identify. But I rasa kena buat satu projek tu cepat nanti di kawasan taman permainan tu. But I hope that public will also support us. Sebab saya nak buat itu, buat detention pond dan jadikan tempat dekasi. Dalam harga dia bukan 300,000 we have to do it. Kalau tidak nanti tempat tu takkan selesai. Ini kena pakai logik lah, saya tak pakai sakan. Itu. Lagi satu logik Datuk Musi. Pond pun kalau kita siapkan pond pun, kalau lama-lama dia ada silting, dia akan cetek. Jadi kapasiti dia kurang. Kita sentiasa mesti bersihkan semua pond yang kita ada sekarang. Pastikan kapasitinya ikut apa yang kita buat. Yes. Yang tu semualah akan berkaitan. Tapi yang ni lah satu sendera tempat dia dah cakap kan. Dengan Nizam sudah tengok tempat tu, rasa kita kena buat. Hanya ia minta nanti penduduk sokong untuk kita buat segera benda tu. Dia kan mungkin ambil setahun lagi lah. Itu dia punya perancangan dia. Dan itu sebabnya dalam syarat di peringkat negeri pun saya rasa kalau nak buat semua longkang dia berbesar ikut saiz yang sama, it takes I rasa impossible to be between 5 years pun akan berlaku. Dan the best is detention pond yang saya rasa untuk memperlahankan, tidak mengkonfuskan aliran sungai itu balik semula. That is the best yang I boleh fikir sekarang ni. This suggestion was given very much earlier, Dato'. I think 2-3 years when we had bad thing. Kita kena pastikan semua taman-taman yang lama must have a retention pond. Yes, itu yang macam itu sebab kata tadi sama ada kita kena cari tapak permainan tu sedikit. So it can be multiple. Jadi Raja, silakan. Terima kasih Setiausaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Muhammad bin Yaakob, YDP MPK, Yang Busa Tuan Muhammad Ehsan bin Mukri, Setiausaha MPK, Ahli Majlis MPK, Ketua Jabatan, Wakil-Wakil Jabatan Daerah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Ucapan saya pendek dia pagi ni. Saya ingin dan terima kasih kerana telah diberi peluang pada kali ini untuk membuat ucapan penggulungan pada mesyuarat bulanan kali ini. Ini mesyuarat yang terakhir bagi penggal kita. Saya macam goodbye lah ya. Saya berasa bertuah dan berbesar hati kerana dapat bersama selama ini dalam sebuah pasukan yang harmoni.
serta dapat memberi sumbangan-sumbangan idea serta tindakan kepada ke arah memartabatkan lagi pembangunan Bandar Kelang yang penuh dengan nilai sejarah yang unik serta menarik. Sebagaimana yang dimaklumkan, baru-baru ini kita menyambut Hari Keputusan Tuli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang ke-68 pada 11 Disember yang lalu. Saya ingin mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua jabatan yang terlibat di atas kerjasama yang diberikan dalam menjayakan segala program sambutan tersebut. Kelang pun lebih cantik, lebih cerah, lampu pokok-pokok pun dah hijau, malam-malam lah. Ya. Suasana ceria, indah dan meriah yang disaksikan terutama di Bandar Daya Kelang ini adalah hasil natijah kesungguhan semua jabatan terlibat dalam memastikan sambutan pada kali ini adalah yang terbaik serta memberi impak positif kepada rakyat Selangor khususnya. Jambatan hubungan antara Sultan dan rakyat negeri Selangor sentiasa mekar, berkekalan dan terpisah tidak. Saya juga ingin menarik perhatian terhadap tugas-tugas dan tanggungjawab sebagai ahli majlis sepanjang tempoh perkhidmatan kita bersama. Sungguh pun ini dah perkhidmatan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kebanyakan kita insyaAllah ada ya. InsyaAllah. Permulaan memanglah sukar dan sedikit demi sedikit kefahaman dapat dirasai serta diperhalusi bahawa realiti semasa adalah tugas serta tanggungjawab kita sebagai pentadbir kepada kerajaan tempatan di Bandar Daya Kelang ini. Kerjasama keputusan dan cabaran ahli majlis menjadi penghubung di antara MPK dan penduduk serta membuka ruang kepada hubungan membina dua hala dibentuk. Masih ada ruang lagi yang boleh kita perbaiki serta penambahbaikan yang dapat dilakukan untuk memastikan perjalanan pentadbiran perbandaran yang licin dan memenuhi perkhidmatan yang dimimpikan atau diimpikan oleh warga Kelang. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Marilah kita bersama-sama bersatu hati, bagi siapa yang ada lagi lah ya, sebagai satu pasukan yang berkhidmat untuk rakyat dan majlis. Kita sebagai kerajaan yang dipilih rakyat, untuk rakyat dan berkhidmat untuk rakyat, bukan diri sendiri. Ya. Akhir kata, juta terima kasih atas kerjasama yang diberikan dan iltizam kesungguhan yang dizahirkan oleh setiap ahli majlis di kawasan zon masing-masing. Segala cabaran yang dihadapi dan suara-suara rakyat harus kita jadikan sebagai landasan serta pentas untuk kita memberikan perkhidmatan dengan lebih baik lagi pada masa hadapan. Akhir kata, kita tak lama lagi akan menyambut Hari Krismas. Saya ucapkan bagi pihak ahli majlis kepada semua yang berkelang ni, Hari Krismas pada 25 bulan Disember dan juga pada 1 Januari tahun 2014, tahun baru, Happy New Year. Dan kepada kaum Cina, Kongzi Pacai pada 21 Januari, ya, betul ya? Pada tahun 2024. Jadi saya, 21 Januari ini akan ada kita punya tahun baru Cina, 55 akan naik harga. Jadi dengan itu, saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, terima kasih Datuk Setia. Saya tadi terlupa sambutan tahun baru Cina. Sebab saya ingatkan Februari. Januari. Berapa bulan? 1 Januari. 31st. Jadi saya ucapkan selamat menyambut tahun baru Cina. Sebab saya ingat kalau di Ampang tu dia ada buat program ahli majlis dia kumpulkan, dia buat apa tu lion dance semua kan, dia lion dance sini ada kan, di sini ya ada, tapi tak berhenti Datuk kena jemput sini tu. Tak, dia buat dekat sini aja, buat sini aja, buat sini aja, ada lion dance, dia tak ada tiang dance, tak ada lah.
Di sini saya duduk dekat Kelang, Bandar Kelang ni. Mungkin kebanyakan duduk di luar Bandar Kelang ya. Chinese New Year, dia punya mercun mula tepat pukul 12.30 malam sehingga pukul 3 pagi. Saya nampak semua dia punya mercun, bukan mercun saja, bunga api pun. Daripada Hokkien Association dekat macam-macam lah. Tapi sekarang baru-baru ni di Pavali pun dia mencabar Chinese New Year. Ya, di Pavali pun daripada jalan sana tu dia punya firework yang atas tu tak habis-habis sampai pukul 2.30. Okey. Tapi itu menunjukkan keharmonian kita. Yang kita understanding. Itu aja. Saya ucapkan selamat menyambut semua perayaan tadi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Sebab saya rasa we have to work together. Dan kita work as a team. Sebab matlamat kita sama untuk menjadikan MPK yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.